A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 98. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Asalnya ayat 95 kan? Kan? Last ayat 96. Ha? Pengajaran ke? Lepas 94, 95, 96. Pengajaran. Pengajaran saya tengok sini 96. Pengajaran 95 belum kan? Belum. 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 Ha? 94 belum? Okey. Ayat 94 dan pengajarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Maksud dia, tidaklah kami telah utuskan di mana-mana negeri daripada mana-mana nabi kecuali kami telah timpakan penduduknya bil ba'sa, dengan penderitaan, kemiskinan, dan ad-dharra, kesakitan, supaya mereka kembali kepada Allah. Pengajarannya, pertama, Antara tujuan Allah menimpakan kesusahan dan penderitaan kepada manusia ialah supaya manusia kembali dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, supaya manusia kembali dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dua bentuk ujian dan musibah yang pasti akan menimpa seseorang. Dua bentuk ujian dan musibah yang pasti akan menimpa seseorang, iaitu kemiskinan dari segi harta dan kesakitan dari segi badan atau fizikal. Semua ini Allah sambungan. Semua ini Allah timpakan
kepada manusia dengan tujuan manusia yang lupa kepada Allah kerana kenikmatan dan kesenangan akan kembali kepada Allah apabila mereka susah. Okey, ayat 95. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maksudnya, kemudian kami tukarkan tempat musibah itu kepada kebaikan dan nikmat, sehingga mereka semakin ramai dan semakin gembira, dan mereka berkata, musibah ini dan kegembiraan ini satu perkara biasa yang juga telah menimpa nenek moyang mereka. Ketika itu Allah berkata, kami timpakan mereka azab secara mengejut tanpa mereka sedar. Okey, pengajaran ayat 95. Apabila manusia tidak juga sedar dengan musibah yang menimpa mereka, maka Allah akan menukarkan musibah dan penderitaan itu dengan kebaikan atau nikmat sebagai istidraj. Yang kedua, setelah manusia yang kufur dan degil kepada Allah semakin bergembira dengan nikmat yang diperolehi, Allah akan menimpa kepada mereka azab secara mengejut dalam keadaan mereka tidak sedar dan bersedia. Yang ketiga, barang siapa yang nikmat semakin bertambah kepadanya, dalam keadaan dia berterusan dalam maksiat, maka itu adalah istidraj. Iaitu supaya mereka semakin jauh daripada Allah dan semakin banyak melakukan dosa. Kerana itu adalah kehendak mereka. Yang ketiga, adapun orang beriman apabila mendapat nikmat, mereka akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah.
dan semakin menjadi orang yang bersyukur. Serta tidak sombong dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Ke ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan jikalau sesungguhnya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami buka ke atas mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Akan tetapi mereka berdusta dan mendustakan ayat Allah. Lalu kami timpa kepada mereka azab disebabkan dosa yang mereka lakukan. Pengajarannya, punca utama manusia hidup dalam kesusahan dan kecelakaan di dunia adalah kerana tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tidak ada sebab untuk Allah menyusahkan orang-orang yang beriman di dunia sedangkan mereka telah mentaati perintah Allah. Yang ketiga, semua musibah yang menimpa manusia yang tidak beriman dan melakukan maksiat adalah disebabkan dosa-dosa mereka. Okey. Ayat 97 pengajaran kita sekalikan dengan ayat yang kita akan tadabbur hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 98 adalah sambungan kepada ayat yang lepas, iaitu Allah bagi tahu bentuk azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, waktu dan keadaannya. Kalau ayat 97, Allah bagi tahu adakah patut orang-orang yang kufur dan syirik kepada Allah tapi merasa aman daripada azab Allah yang akan menimpa mereka ketika mereka tidur. Okey, ayat hari ini lebih kurang sama, cuma waktu Allah akan timpakan azab berbeza. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adakah waw ni, dia ada dua bacaan. Satu, awa amina. Yang kedua, au amina. Kalau baca awa amina, waw. Kalau waw berada di atas, makna ada wawul atfi, huruf penyambung.
Tapi kalau baca au, huruf, dia panggil apa? Huruf ataf juga, tetapi makna dia berbeza. Makna dia ialah atau. Yang atas makna dia dan. Jadi dua-dua bacaan betul. Nak baca awa aminah pun boleh, nak baca au aminah pun boleh. Kalau awa aminah baca, maksud dia adakah patut dan. Adakah patut dan. Tapi kalau baca au, sebelum ni Allah kata apa? Adakah patut kamu rasa aman daripada azab Allah yang boleh menipu kamu dalam keadaan kamu tidur? Ataupun au, kalau kita baca au, makna dia ataupun kamu patut rasa aman, penduduk negeri merasa aman dalam keadaan azab Allah tu boleh menimpa kamu di waktu duha. Okey? Adakah patut rasa aman ahlul qura, penduduk negeri-negeri, ayatiyahum, bahawa ya'tiyahum datang kepada mereka ba'suna. Ba'su apa dia? Ba'su, tengok konteks ayat. Ada makna dia al-qatlu, pembunuhan. Ada makna penderitaan. Ada makna azab. Jadi tengok konteks ayat di sini. Azab. Ba'su azab kami. Duha, waktu duha. Waktu duha ni iaitu awal pagi. Awal pagi. Dan ketika itu wahum yal'abun, sedangkan mereka yal'abun bermain. Apa maksud bermain ni? Leka dengan apa? Dengan dunia. Biasa bermain ni Allah biasa kita guna kepada siapa? Budak-budak kan? Tapi sekarang ayat ni Allah kata pada kanak-kanak ke ataupun orang yang dewasa? Kenapa Allah guna la'ibun? Yal'abuna, la'iba yal'abu. Kenapa? Biasa orang kafir ni waktu duha ni, pagi-pagi kan, biasa dia buat apa? Apa dia? Kerja lah kan. Sebab tu jalan jam bila? Waktu pagi. Lepas subuh lah. Waktu subuh tak jam pun kan. Jadi pagi-pagi ni biasa orang kerja dunia. Jadi Allah tak kata wahum ya'lamun, wahum ya'malun, mereka beramal. Tak, Allah kata mereka bermain. Apa maksud? Kerja tu bermain. Kenapa bermain? Sebab mereka reka. Hal dunia. Adakah cari makan, cari rezeki itu bermain? Tidak. Habis kenapa Allah kata mereka bermain? Sebab mereka tak beribadah, tak bekerja. Kita nak faham apa makna bermain. Budak-budak bermain apa makna? Dia suka. Tak. Apa makna bermain? Bila kita kata budak-budak bermain bola, budak-budak bermain anak-anak kan, buat rumah pasir, apa makna tu? Tak, la'ibah dalam bahasa Arab ialah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia. Budak-budak buat rumah pasir ada faedah tak? Budak-budak main kereta mainan ada faedah? Tak ada. Sebab itulah bila budak-budak tu masa kecil main kereta mainan kan, ada tak sampai ketua ada main kereta mainan? Kenapa dia tak main? Dia tahu tak ada faedah. Dia tahu dah. Masa kecil dia tak berakal, tak matang kan.
Tapi bila dia matang, dia tahu benda tu tak ada faedah. Sebab tu dia tak bermain. Jadi buat kerja tak ada faedah, main-main. Sebab tu Allah sifatkan orang kafir ni main-main. Kenapa? Walaupun nampak mereka cari makan, cari rezeki, kaya, tapi sebenarnya semua kerja mereka sia-sia. Bila sia-sia, la'ibun. Bahkan Allah kata sesungguhnya hidup dekat dunia adalah main-main bagi orang yang tak beriman dah. Ada ayat apa tu? Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah main-main. Tapi ingat, ada dua ayat. Satu Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat 32. Cuba tengok. Cuba baca. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun waladarul akhiratu khairun lillazina yattaqun afala ta'qilun. Cuba terjemah. Wamal hayatu, tidaklah kehidupan dunia illa kecuali la'ibun. Yal'abu ni daripada la'ibun lah, perkataan yang sama, cuma ini dalam bentuk isim, yang ini dalam bentuk fi'al mudhari'. Tengok Allah guna dengan apa ni, isbat dan nafi dan illa isbat. Boleh duduk depan. Ada depan 1-0. 1-0. Kak, apa ni? Boleh duduk belakang. Ada okey. Allah kata Allah guna penafian dan isbat. Mana ayat tu lagi kuat? Apa dia? Tidaklah kehidupan dunia illa kecuali la'ibun, main-main, walahwun dan apa beza pula la'ibun dengan lahwun? Kita dah hurai sebulan ni. Apa beza? Siapa ingat? Siapa tak ingat? Apa beza? Ayat ni kita dah baca lama ni, daripada mula balik lagi kan. Cuba bayangkan, Allah turun ayat ni 1400 tahun yang lepas. Kita pun dah baca mungkin berpuluh kali, dan kita tak faham apa yang Allah nak bagi tahu. Macam mana pandangan Allah pada kita? Agak-agak Allah cinta tak pada kita ni? Apa yang aku cakap dan kamu dah baca berpuluh kali, beratus kali, tapi kamu masih tak faham. Cuba kita letakkan, kita cakap pada anak kita beratus kali, anak kita tak faham. Macam mana perasaan kita? Boleh senyum tak? Okey tak? Tak payahlah anak kita cakap beratus kali kan.
Kadang-kadang 4-5 kali tak faham, kita dah rasa macam kita ni tak dihargai. Cuba bayangkan, Allah bercakap dah 1400 tahun yang lepas, dan kita pun dah baca beribu kali, tapi kita tak faham. Apa pandangan Allah kepada kita? 5 kali sembah dia kan, 5 kali sehari baca ayat dia, tapi tak faham apa yang dicakap. Okey, la'ibun, main-main. Apa saja permainan yang tidak ada faedah. Apa saja permainan yang tidak ada faedah. Main catur ada faedah tak? Main dam, main haji, belaga ayam, ada faedah? Main game ada faedah tak? Tak ada. Okey, lahwun ni yang melalaikan. Tak mestinya tak ada faedah. Dia melalaikan daripada apa? Daripada tanggungjawab kita yang utama. Walaupun dia asalnya ada faedah, tapi bila mengganggu tugas utama kita sebagai hamba Allah, lahwun. Ingat. Contoh, laibun, kita main dam kan, itu dah laibun. Tapi kalau kita main dam sampai masuk waktu dan kita lewatkan salat sebabkan main dam itu laibun walahwun. Sebab dia satu tak ada faedah, yang kedua melalaikan. Tapi kalau kita main dam, masuk waktu zuhur je terus berhenti, okey tak? Okey, tapi tak ada faedah. Tak ada faedah. Jadi orang beriman yang berakal, dia buat tak benda yang tidak ada faedah dan merugikan dia. Bahkan Allah akan bertanya tak setiap saat umur yang kita habiskan, setiap benda yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah, Allah tanya. Jadi orang beriman tak akan la'ibun. Sebab tu Allah sifatkan apa ni? Siapa yang yal'abuna? Siapa ni? Orang kafir ni. Yang kerja suka la'ibun, yal'abuna, orang kafir. Buat kerja yang tak ada faedah. Kadang-kadang kita nampak dia ada faedah. Buat apa? Teknologi lah, IT macam-macam. Orang Islam dapat faedah. Tapi orang kafir itu bermain. Sebab di akhirat besok dia tak ada faedah langsung. Semua habaan mansurah. Boleh? Kita belajar ni ada faedah tak? Ada faedah. Tapi kita belajar sampai waktu zuhur, kita terus belajar sampai pukul 4 baru berhenti. Belajar tu la'ibun ke lahwun? Lahwun. Walaupun belajar tak ada buat Al-Quran, sebab dia melalaikan kita daripada tugas asasi kita, solat. Sebenarnya kita belajar untuk sembah Allah, betul? Jadi kalau belajar pun tak sembah Allah, makna belajar tu tak ada faedah, sia-sia. Ilmu yang tidak bermanfaat. Okey, Allah kata tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan yang melalaikan kita daripada menyembah Allah. Habis apa yang berfaedah? Waladarul akhirah, pastilah negeri akhirat, khairun, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mana akhirat ni bukan untuk semua orang. Jangan perasan saya memang nak pergi ke akhirat. Tak. Allah kata akhirat ni khas untuk orang bertakwa saja. Kalau kamu tak ada sifat takwa, jangan berangan-angan. SPM tak ada, minta nak masuk universiti. Rektor mana nak bagi masuk? Kemudian Allah tempala, afala taqilu? Apa dia afala taqilu? Bunyi macam okey je. Tak ada otak ke? Tak ada otak ke? Kenapa Allah kata tak ada otak ataupun tak berakal? Kenapa? Sebab akhirat kekal abadi. Seronok main je selama-lama. Sakit pun tak, tua pun tak, demam pun tak, kerja pun tak. Tiba-tiba kamu tetap ambil yang penat, yang letih, yang tua, yang sakit. Lepas tu semua sia-sia. Tak ada akal ke? Boleh faham? Sekarang ramai yang berakal ke ramai yang tak berakal? Bekerja benda yang sia-sia.
Lepas tu Syekh Syed Qutb dalam Muqaddimah Tafsir Fizil Al-Quran, dia kata, bila aku berada di tingkat, aku tengok orang yang sedang kejar dunia. Maka dia kata, aku bayangkan seolah mereka ni kanak-kanak sedang bermain dengan mainan. Faham? Orang yang kejar dunia sampai tak kenal Tuhan, sampai tak sembah Allah, sama dengan kanak-kanak sedang bermain mainan. Tak ada faedah apa. Budak-budak main kereta mainan, lepas tu dia puas buat apa? Dia baling, dia campak je. Begitulah orang kejar dunia. Lepas tu bila mati je, dunia tu tak ada nilai satu sen pun. Okey? Habis macam mana kita nak jadikan dunia? Sebab tu buka surah ni. Surah Fatir. Surah Fatir. Ayat 6. Ayat 5 ke? Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Okey, cuba terjemah. Surah Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila manusia maksud tak orang kafir. Ayat ni Allah suruh pada semua manusia. Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Kalau kita tanya orang Islam lah, betul tak janji Allah adalah benar? Dia akan jawab apa? Ya, betul. Jadi semua orang tahu janji Allah benar. Yang tak benarnya manusia kan. Manusia biasa berjanji, dalam 10 tu berapa dia akan tepati. Lagi tak tepat ialah bila dekat pilihan raya kan. Jadi manusia tahu janji Allah benar. Tapi kenapa Allah bagi tahu lagi? Kenapa Allah bagi tahu yang manusia dah tahu? Seolah macam cakap sia-sia. Macam saya begitu pada semua pelajar. Saya ni nama Abdul Mu'in. Pelajar dah tahu pun, buat apa saya beritahu? Mesti ada sebab. Sebab apa ni? Manusia cakap mulut janji Allah benar, tapi realiti perbuatan dia tak percaya pada janji Allah. Yang dia buat janji siapa? Janji manusia. Manusia kata datang pukul 8, sebelum pukul 8 dah sampai dah. Allah kata solat subuh pukul 6, 10. Solat pukul 8. Janji siapa yang benar? Allah ke manusia? Mulut dia cakap Allah. Tapi yang dia percaya siapa? Manusia. Balik kerja pukul 5. Pukul 5.30 baru dah balik. Sebab apa? Sebab manusia janji. Manusia kata pakai uniform. Kalau nak kerja dengan syarikat saya, pakai uniform. Semua ikut. Walaupun pakaian tu tak nampak cantik kan. Nampak macam pekerja kilang je. Okeylah. Tapi bila Allah kata kalau nak jadi hamba aku, pakai uniform. Tutup aurat. Tak dengar cakap. Tapi bila dia tanya, janji Allah benar tak? Benar. Makna mulut cakap lain, tapi perbuatan lain. Sebab tu Allah sebut lagi. Allah nak tegaskan sebenarnya kamu belum percaya janji Allah adalah benar. Okey, kemudian Allah kata apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sebab janji Allah tu benar, tapi ramai tertipu. Ramai tak buat apa yang Allah janjikan ataupun yang dia janji dengan Allah. Apa sebab? Kehidupan dunia. Allah kata jangan kehidupan dunia menipu daya kamu sehingga kamu tak percaya pada janji Allah. Kehidupan dunia yang mana ni? Ni. La'ibun walahun. Seronok kerja dunia tapi akhirnya sia-sia. Jadi inilah penghalang utama manusia tak percaya pada janji Allah ataupun tak kejar apa yang di sisi Allah. Satu lagi, yang kedua yang menipu daya manusia apa dah? Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Yang kedua menipu manusia sampai tak sempat nak buat apa yang dia janji dengan Allah. Apa dia? Apa makna al-gharur?
Apa dia? Al-gharur apa dia? Syaitan. Kenapa Allah tak sebut syaitan je? Wala yaghurrannakum billah asy-syaitan. Allah telah gharur, kita terjemah syaitan. Kan takwil lah ya Allah. Apa makna al-gharur? Dan Allah guna perkataan apa? Kalau bahasa Arab dia panggil apa? Sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah menunjuk apa? Memang kaki penipu. Jadi Allah nak bagi tahu syaitan dengan sifat dia. Betul? Kita percaya tak syaitan ni memang kaki penipu, tahu? Tapi kita asyik kena tipu tak setiap hari? Kita hari kena tipu syaitan. Kadang-kadang kita tak sempat zikir pagi, siapa tipu kita? Syaitan kan? Kadang-kadang tak sempat zikir petang, siapa tipu kita? Kadang-kadang tak sempat solat sunat 12 rakaat, siapa tipu kita? Syaitan. Ustaz, saya ada urusan dunia. Itulah, dunia tipu kamu pula. Dia dua je, satu dunia, satu syaitan. Dua je. Ada yang ketiga menipu kita? Tak ada. Dunia ni umum, termasuklah. Bila sebut dunia, apa pula? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Bila dunia Allah huraikan, wahai orang beriman, jangan lahu, la tulhikum. Jangan melalaikan kamu, anak-anak kamu dan harta dunia. Kalau dunia, dua benda je. Satu harta, satu anak-anak. Betul? Sebab anak kita solat lambat. Sebab anak kita tak sempat belajar agama. Lepas tu dah anak besar. Sebab apa pula? Cucu. Cucu. Okey. Boleh kah? Jadi sekarang kita macam mana nak jadikan dunia ni bukan la'ibun wa lahwun? Macam mana? Allah kata tidaklah dunia kecuali la'ibun wa lahwun. Sia-sia dan melalaikan. Macam mana kita orang beriman nak jadikan dunia ni bukan la'ibun wa lahwun? Apa dia? Macam Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati, wahai orang beriman, kamu sibuk bekerja kan? Tapi bila diseru kepada solat, berhenti. Fas'au ila zikrillah. Pergi solat. Mana kamu berniaga, kamu cari rezeki, jangan sampai melalaikan kamu daripada solat. Ketika itu dunia bukan la'ibun, bukan lahwun. Kan? Tengah-tengah bersembang, bila dengar azan, berhenti bersembang. Kalau terus bersembang, dunia adalah la'ibun wa lahwun. Okey. Surah apa tadi? Jumaah. Ayat berapa? Cari sendiri. Tak, yang mana ni? Ayat mana ni? Tak, ayat apa dia? Fas'au ila dzikrillah. Ayat 9. Ayat 9. Yang tak ada ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, itu surah Al-Munafiqun. Wahai orang beriman, jangan anak-anak kamu dan harta benda kamu melalaikan kamu. Bila melalaikan, itu adalah la'ibun. Walaupun adalah anak. Anak adalah la'ibu kepada kita bila dia melalaikan kita. Harta adalah la'ibun, lahwun, bila dia melalaikan kita. Okey, sekarang boleh faham Allah kata, adakah patut penduduk negeri merasa aman? Adakah patut merasa aman daripada apa? Daripada azab Allah yang boleh datang pada mereka ketika waktu duha. Dan ketika waktu duha itulah mereka sedang bermain. Subhanallah. Pada mana ada orang tua kafir bermain? Orang tua kafir kejar dunia. Tapi Allah kata kejar dunia tanpa iman adalah sedang bermain, sia-sia. Dan kenapa Allah turunkan azab di waktu, kalau sebelum ni waktu tidur? Ayat ni waktu duha. Kenapa? Kenapa tak turun waktu petang ke? Apa dia? Kalau waktu tidur, makna mereka tak bersedia kan?
Orang tidur, biasa tidur ni nak hidup lagi besok kan. Tapi kalau waktu duha, waktu tengah-tengah seronok baru nak kejar dunia. Kan, kemuncak dia. Segar kan, fresh. Kalau petang tu mungkin dah lembek kan, mungkin dah berehat dah. Tengah-tengah segar, tengah seronok nak kejar dunia, turun azab. Mana ketika itu azab tu sangat memerikan. Okey. Kemudian afa aminu. Apakah patut? Ini soalan ni soalan. Semua ni ni soalan. Soalan istifham. Dia panggil untuk apa? Majazi ke hakiki? Majazi untuk bukan bertanya, tapi sama ada untuk mencela, untuk mengikrar, mengingkari. Tapi dalam konteks ayat ni, soalan ni untuk apa? Untuk taubih, untuk mencela. Adakah patut aminu mereka? Aminu apa makna? Aminu. Biasa kita jumpa apa dia? Biasa kita jumpa amanu. Amanu. Ini aminu. Beza tak? Apa yang membezakan? Yang ni ada mad amanu. Yang ni aminu. Kan? Subhanallah bahasa Arab. Baca beza sikit baris je ataupun beza mad je, makna berbeza. Kalau amanu makna apa? Mereka beriman. Kalau aminu apa dia? Mereka rasa aman. Kalau satu lagi aminu. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Aminu. Apa makna? Berimanlah. Ini fi'il amar. Berimanlah oleh kamu. Yang ni mereka telah beriman. Yang ni mereka rasa. Jadi apa kaitan aminah dengan iman? Aman dengan iman. Kalau kita tulis Rumi kan, aman dengan iman. Apa beza? Yang ni hamzah min nun. Aman. Yang ni hamzah min nun juga. Maknanya aman dengan iman daripada satu perkataan. Asal perkataan yang sama. Yang berkaitan iman dengan aman, iaitu siapa yang beriman pasti aman. Yang tak aman tu confirm dia tak beriman. Okey. Ada ayat kan? Apa ayat tu? Walam yalbasu imanahum bizulmin faulaika humul amnu. Siapa ingat? Ayat apa? Surah apa? Al-An'am. Cuba baca ayat tu. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika al-amnu wahum muhtadun. Al-An'am ayat apa? 82. Okey. Tengok Allazina, orang-orang yang amanu. Apa makna amanu? Mereka beriman, mereka yakin. Dan bila sebut iman, bukan setakat beriman, bukan setakat yakin, tapi beramal. Tunduk dan patuh pada perintah Allah. Yang kedua, walam yalbasu. Dengan iman tu mereka tidak campur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Apa makna zalim di sini? Syirik. Ada juga orang beriman tapi syirik kan? Ada kan? Ada. Kadang-kadang dia beriman kepada Allah tapi bila beramal kerana orang. Ada orangnya baca surah panjang kan? Maka Allah kata apa? Ulaika. Mereka itu lahum, bagi mereka ataupun milik mereka al-amnu. Apa dia?
keamanan. Beriman dapat aman. Kalau tak aman, cek kat sini. Kadang-kadang dia beriman, cek satu lagi, apa dia? Ada tak syirik dalam hati dia? Beramal untuk siapa? Termasuklah kerjaya dia. Kadang-kadang solat dah untuk Allah 100%, tapi bila bekerja bukan kerana Allah, termasuklah. Sebab iman tu tak boleh dipecah-pecahkan. Bab ibadat dia beriman pada Allah, bab kerjaya dunia dia buat untuk nafsu, tak boleh. Masuk Islam kena udkhulu fis silmi kafah. Okey. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang benar-benar diberi hidayah. Okey, Allah mencela, apakah patut mereka aminu, rasa aman. Makrallah, daripada makrah pada makrah. Wa makaru wa makarallah wallahu. Apa makna makruh dalam bahasa Arab? Tipu daya, tipu perancangan, ataupun perbuatan seseorang untuk memudaratkan orang lain secara rahsia. Perancangan seseorang untuk memudaratkan orang lain secara rahsia. Dia syarat nak menipu orang. Apa dia syarat nak menipu orang? Jangan orang tu tahu. Kalau orang tu tahu, itu tak panggil tipu. Saya nak tipu awak ni. Okey, adakah patut mereka rasa aman daripada? Okey, kalau makruh, tipu daya, perancangan jahat. Tapi di sini Allah sandar kepada Allah, makrullah. Adakah nak terjemah tipu daya Allah? Nak terjemah apa? Balasan ataupun azab Allah. Adakah patut mereka rasa aman dari balasan Allah terhadap tipu daya mereka? Fala ya'manu, maka tidak akan rasa aman makrallah, dari azab Allah, illa, kecuali kaum yang rugi. Bila yang sebut rugi ni siapa? Allah. Bila Allah kata rugi, berapa juta rugi? Kalau ada parti pemakan katakan parti kerajaan rugi besar, makna apa tu? Kalah pilihan raya lah. Kalau kita kata pada seorang peniaga dia tu rugi besar, mana mungkin rugi modalnya. Tapi kalau Allah yang kata manusia rugi apa? Rugi apa dah berapa banyak? Rugi apa? Rugi iaitu tak dapat syurga dan masuk neraka. Apa dia Allah kata allazina khasiru anfusahum wa ahlihim. Orang yang rugi yang sebenarnya ialah yang rugi dirinya sendiri dan ahli keluarganya. Rugi diri dia apa dia? Apa maksud rugi diri? Kita kalau rugi kat dunia, kita masih sihat, boleh makan, boleh bekerja, betul. Tapi kalau rugi di akhirat, dia boleh makan? Tak boleh. Badan dia sedang dibakar 24 jam. Apa dia boleh buat? Jangankan orang nak tolong dia, dia sendiri pun tak boleh nak tolong diri sendiri sebab badannya terbakar. Itu rugi diri. Yang kedua, rugi ahli keluarga mereka. Kadang-kadang kita tak boleh nak tolong, tapi orang yang paling utama membantu kita siapa? Ahli keluarga. Tapi bila di akhirat, ahli keluarga kita, ahli keluarga orang kafir yang duduk dalam neraka, boleh tak bantu? Di mana mereka? Dan kata ulama, kerugian yang paling besar orang yang masuk neraka ialah dia tak akan jumpa ahli keluarganya sampai bila-bila. Anak tak jumpa bapa, bapa tak jumpa anak, suami tak jumpa isteri, sampai khalidina fiha. Rugi tak kalau tak dapat jumpa keluarga sampai bila-bila? Itu kerugian yang besar. Jadi Allah kata
tidaklah rasa aman daripada azab Allah kecuali pasti dia orang yang rugi. Boleh faham? Okey, sekarang kita nak faham siapa yang rugi ni. Orang yang macam mana Allah kata dia pasti rugi? Mungkin kita termasuk kau. Okey, macam mana? Kita termasuk tak orang yang Allah kata rugi ni? Masuk? Oh, masuk ah? Lepas tu macam mana nak hilangkan kerugian tu? Apa dia? Tak, ayat ni spesifik ni. Tidak ada sesiapa yang buat dosa kemudian dia rasa selamat je, pasti rugi. Kita pernah tak buat dosa lepas tu rasa macam okey je? Pernah? Tak pernah? Tak, masa mengumpat rasa aman tak? Masa mengumpat ada rasa risau je nak mengumpat, ada? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Lepas tu sambung lagi ada siri yang kedua tu. Itu tanda kita aman. Bila kita rasa aman sedangkan kita buat dosa, kita termasuk tak orang yang rugi? Masuk. Sebab itulah kalau orang tu beriman, beramal soleh, sedekah, dah beriman, dah beramal soleh, dah tidak syirik, dah bersedekah, patut tak dia rasa aman? Patut tak dia rasa selamat daripada neraka? Patut ke tak? Tak patut. Ini dah beriman ni, dia tak syirik pada Allah, dah bersedekah lagi. Tak patut. Kenapa tak patut? Bagi dalil. Kenapa tak patut? Dia rasa dia rasa dia tak patut tak dia rasa aman? Kenapa tak patut? sebab belum tentu amalan dia. Belum tentu amalan dia. Macam mana dia dah rasa aman? Dia ada tak dapat wahyu amalan kamu dah betul, dah diterima? Ada tak? Kalau tak ada, kenapa nak rasa aman? Tak ada sebab langsung untuk dirasa aman, ataupun amalan dia dah betul, dah diterima dan confirm ahli syurga. Tak ada sebab pun. Bahkan orang yang dijamin ahli syurga pun ada rasa aman tak? Siapa? Abu Bakar ada rasa aman? Tak ada. Mana tahu dia tak rasa aman? Ini Abu Bakar ni, itu Umar. Abu Bakar dulu. Ada tak cerita Abu Bakar yang dijamin ahli syurga, bahkan syurga yang terbaik, tertinggi selepas Nabi, tapi dia tetap tak rasa aman? Ada tak cerita dia? Yelah, lepas dia sedekah semua harta, adakah masih dia rasa tak selamat? Ataupun dah okey? Ya, ada dalil? Dia kata selagi kaki dia melangkah, kadang-kadang melangkah, kaki belum masuk lagi, dia belum rasa selamat. Abu Bakar kata, kalau sebelah kakiku dah masuk ke pintu syurga, sebelah lagi masih di luar, aku masih belum rasa aman, masih rasa belum selamat daripada neraka. Dah masuk satu kaki, dah dijamin ahli syurga. Kita belum masuk dua-dua kaki lagi ni. Ada rasa aman tak? Dan belum dijamin ahli syurga, ada rasa aman? Ada rasa aman? Tak, muka macam rasa aman je. Sebab macam amalan sama, tak ada peningkatan kan? Betul tak? Kadang-kadang amalan kita macam kita rasa aman sebab tak ada peningkatan. Lebih kurang sama je, cuma ada tambah sikit-sikit je. Tengok Abu Bakar dia buat apa? Nabi kata, siapa puasa hari ni? Abu Bakar kat tangan. Siapa sedekah pagi ni? Abu Bakar kat tangan. Siapa ziarah orang sakit hari ni? Abu Bakar kat tangan. Siapa iringi jenazah hari ni? Abu Bakar kat tangan. Bukan Umar, bukan Abu Hurairah. Itu tanda orang tak rasa aman. Tapi kalau saya tanya, siapa puasa sunat hari ni? Siapa sedekah hari ni? Oh, semua tawaduk kan? Tak nak riak. Dia kalau tanda orang rasa tak selamat, dia mesti tambah amalan. Amalan dia sentiasa meningkat. Tapi kalau amalan maintain je, itu tanda dia rasa tak tambah solat sunat. Okey dah.
Yang saya risau jiran saya sebab tak pernah pergi masjid tu. Bahaya tak? Begitu juga Umar. Umar dijamin ahli syurga. Bahkan Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, siapa yang layak jadi Nabi? Umar. Tapi Umar dengan keadaan macam tu, dia masih rasa aman tak? Tak. Apa dalil? Apa dalil? Bila Nabi serah senarai nama orang munafik kepada Abu Huzaifah, yang pertama dia tanya nama dia. Tolonglah cek, ada tak nama aku? Dia makna dia tuduh, dia rasa diri dia macam munafik. Munafik. Oh. Kita mana dia pernah tanya, Ustaz, saya ni ada tak sifat-sifat munafik? Ada tanya Ustaz? Ustaz pun tak tanya, anak murid pun tak tanya. 2 kali 5 je. Betul. Jadi macam kita ni syok sendiri. Dan Umar juga berkata, alangkah baiknya kalau aku jadi sebatang pokok. Sebatang pokok. Bila dipotong, habis macam tu je. Sebab apa ni? Adakah Umar tak reda Allah cipta dia sebagai manusia? Umar reda ke tak? Kalau reda, kenapa masih bercita-cita? Alangkah baik kalau aku jadi pokok. Ada riwayat mengatakan, alangkah baik aku jadi seekor kambing. Dibela, diberi makan, lepas tu dia sembelih, habis cerita. Di akhirat tak ada soal jawab. Adakah Umar tak reda dengan Allah cipta dia sebagai manusia? Tak. Sebab ni, Umar terlalu takut pada azab Allah menyebabkan dia rasa macam tu. Okey. Jadi kalau orang beriman, yang dah beriman, dah dijamin syurga pun tak patut rasa aman. Kalau yang kufur, kalau syirik, lagi tak patut. Sebab tu Allah kata, siapa rasa aman daripada azab Allah, dia adalah rugi, termasuk kita. Kita rugi. Habis siapa yang untung? Sekarang kita nak cari pula siapa yang untung. Nampak aja semua rugi je. Siapa yang untung? Orang yang sentiasa rasa tak selamat. Orang ni pasti untung. Takut je pada azab Allah, dia pun tambah lagi kan. Takut je pada dosa, terus bertaubat. Orang ni pasti muflihun, pasti untung. Okey. Sebab tu kata satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari, dia kata apa? Kata Nabi SAW, orang beriman dia nampak dosa tu seperti apa? Seperti dia duduk bawah gunung. Orang beriman, tak kira dosa besar ke dosa kecil, bila dia buat dosa, dia rasa macam gunung atas kepala akan hampak. Macam mana perasaan kita kalau gunung atas kepala nak hampak? Macam mana perasaan? Boleh senyum tak? Boleh main dam lagi tak? Boleh main game lagi tak? Gunung atas kepala main game. Itu sifat orang beriman, tak pernah rasa aman. Dan orang munafik pula, orang yang jahat, bila buat dosa, macam mana sikap dia? Dia anggap macam dosa tu macam lalat je, datang lalat je, macam tu je, tak rasa apa-apa. Mana dia rasa aman. Sebab tu Allah kata, yang rasa aman daripada azab Allah ialah orang kafir yang tak beriman. Kata siapa ni? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ma'amina minan nifaq ila munafiq. Tidak rasa aman daripada rasa munafik, melainkan dia adalah munafik. Awak ada tak ciri-ciri munafik? Mana ada. Saya orang beriman, munafik. Faham tak? Dan sebaliknya dia kata, tidak ada orang yang rasa, tidak ada orang yang rasa tak selamat daripada munafik, melainkan dia mukmin. Boleh faham? Rasa takut je, aku ni macam ada sifat munafik je. Solat tak khusyuk, mulut sebut Allahu Akbar, tapi fikiran melayang macam munafik je. InsyaAllah dia mukmin.
Boleh faham? Jadi siapa yang takut sifat munafik, insya-Allah dia ciri sifat orang beriman. Siapa dia rasa okey je, mana ada munafik ni tak main lah. Ini jenis Abdullah bin Ubay, saya jenis Abu Bakar kan, nak munafik tu. Boleh faham? Dan kata Imam Hasan Basri juga, al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa aminun khaifun musyfikun. Kata Imam Hasan Basri, orang beriman beramal dengan ketaatan. Lepas beramal dengan ketaatan, apa sikap dia? Khaifun, takut. Musyfikun, risau. Takut, risau, walaupun dah beramal dengan ketaatan. Wal fajiru ya'malu bil ma'siyat. Orang yang jahat buat dosa. Lepas buat dosa, fahuwa aminun, dia rasa aman, selamat aja. Munafik. Okey. Sebab tu Allah sebut sifat orang beriman dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 lah. Sorry, ayat 65 ke? 65 ke? Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Ayat 60. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Cuba terjemah. Wallazina yu'tuna, dan orang-orang yang, sebelum ayat 60 ni Allah cerita orang tu beriman, tidak syirik, beriman dengan ayat Allah dan beramal soleh. Ini kemuncaknya apa dah? Wallazina yu'tuna. Mereka ni setelah beriman dan tidak syirik, mereka memberi ma atau apa yang mereka beri. Beri apa ni? Sedekah lah. Sedekah, infak. Setelah beriman, tidak syirik, sedekah. Macam mana perasaan dia? Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka, apa makna wajilah? Gemetar. Gemetar. Adakah sebelum tu dia buat maksiat? Bukan. Sedekah ni. Tapi hatinya wajilah. Kenapa wajilah? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab sesungguhnya mereka lepas ni akan kembali pada Allah, dan mereka tak tahu sedekah mereka ikhlas ke tak, Allah terima ke tak, solat mereka, puasa mereka Allah terima tak. Bila kembali pada Allah, belum tentu. Jadi menjadikan hati mereka sentiasa wajilah. Boleh faham? Ambil pengajaran kita tadabbur ni, kadang-kadang satu ayat, tapi dengan satu ayat boleh mengubah kehidupan kita. Berapa ramai, termasuklah kita kan, bila buat ibadat, biasa kita seronok. Betul? Biasa kita seronok. Ada orang tak sudah salat menangis je. Kenapa ni? Saya tak pastilah salat saya khusyuk ataupun diterima. Ada tak jumpa? Lepas salat muka berkerut je? Jarang ke tak ada? Lepas balik umrah, lepas balik haji, ada tak rasa risau je? Kenapa ni? Saya tak tahulah, duit dah habis 10,000, tapi umrah saya tak tahu ikhlas ke tak, Allah terima ke tak. Ada? Ataupun balik buat kenduri pula. Kenduri, selamat balik. Tapi haji belum tentu selamat. Betul? Sebab tu lepas salat Allah suruh apa? Istighfar, bukan Alhamdulillah. Kena ada rasa takut salat tak diterima. Tambah dengan minta ampun. Okey. Jadi praktiskan dalam kehidupan kita. Lepas, sama juga bila kita sedekah pada orang. Ada tak risau? Kita sedekah pada orang miskin kan, lepas tu risau je. Ada kan? Biasanya kita seronok kan, sebab dapat bantu orang. Okey? Dan Nabi sendiri risau tak? Kita balik pada Nabi. Nabi sendiri risau tak? Ada tak sifat rasa aman pada Nabi? Ada ke tak? Ada dalil? Nabi solat sampai bengkak kaki.
Nabi solat sampai bekat kaki. Lagi? Nabi selalu baca satu doa, menunjukkan, menggambarkan Nabi risau. Apa doa tu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang boleh membolakkan hati manusia bila-bila masa, tetapkan hati aku. Hati siapa ni? Hati Rasulullah. Hati Rasulullah memang tetap, tapi sebab orang beriman, semakin rasa risau, maka dia baca doa tu. Kalau orang macam Nabi baca doa tu, orang macam kita tak baca, hebatlah kita. Dan Allah mengajar kita baca doa daripada Quran. Rabbana apa? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau bagi hidayah. Jangan. Sekarang aku nampak okey, tapi petani tak tahu, malam ni tak tahu, besok tak tahu, minggu depan tak tahu. Jangan pesongkan hati kami. Ini doa-doa orang yang sentiasa risau. Ni jangan asyik nak minta 3 benda: sihat, rezeki murah, panjang umur. Itu doa 3 serangkai, biasa orang Melayu kan. Tapi doa yang minta supaya Allah tetapkan hati mati dalam iman, kadang-kadang jarang kita baca. Okey. Oh, masa dah habis. Masa dah habis, ayat belum habis. Nak ikut masa kan ikut ayat Al-Quran? Ikut ayat. Nanti tak khusyuk ni belajar ni, sebab ada janji lain kan lepas ni. Oh, ayat ni kalau hurai ni tak boleh 10 minit. Kalau saya hurai 10 minit, tak bagi hak ayat ni sepenuhnya. Ayat ni kalau kita faham, lagi menakutkan. Allah nak bagi tahu orang-orang kafir ni, sesimpulkan ayat ni sebelum kita tadabbur minggu depan. Allah nak bagi tahu orang kafir dan orang yang tak beriman ni, apa pasal ni mereka susah sangat nak beriman? Apa pasal ni mereka buat dosa syirik tapi rasa aman, dia rasa selamat? Apa pasal? Wa natba'u, kami dah tutup pintu hatinya. Dan ayat ini kata ahli tafsir, kalau umat dahulu Allah turunkan azab on the spot. Tapi umat Nabi Muhammad tak ada azab macam umat dahulu. Umat Nabi Muhammad Allah tutup pintu hati. Siapa mereka rasa macam okey je, macam tak berdosa je, dan mereka rasa Allah tu Maha Pengampun. Last kali aku minta ampun. Sebenarnya orang ni Allah dah tutup pintu hati untuk memahami hidayah Allah. Jadi kita tadabbur minggu depan insya-Allah. Okey, kita baca buku Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Okey, kita muka surat 109. 109 masih dalam bab syurutis solah, syarat-syarat solat. Hadis yang ke-197. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal wat tasbiqu lin-nisa. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, mengucap ataupun menyebut subhanallah untuk kaum lelaki. Ini bila imam tu tersilap, maka lelaki, makmum lelaki kena tegur dengan cara subhanallah, sebut subhanallah. Manakala perempuan pula, cara nak menegur imam ialah tepuk tangan. Tepuk macam mana tu? Tepuk macam mana? Macam tu. Tepuk siapa? Belakang orang depan. Macam mana tepuk tangan? Cara tepuk tangan.
Ha? Macam ni. Tengok Nabi tak sebut cara tepuk Nabi tak sebut. Nabi kata at-tasfiq. Tepuk macam mana Nabi tak sebut. Sebab tu ulama berbeza pendapat. Nanti kita sebut. Okey, fiqhul hadis. Hadis ini mempunyai sebab wurud. Kalau hadis dipanggil sebab wurud, kalau Quran sebab nuzul. Iaitu semasa berlakunya peristiwa fitnah antara Bani Amru bin Auf radhiyallahu anhu bergaduh, Nabi SAW pergi menemui mereka di Quba untuk mendamaikan mereka. Subhanallah. Dalam masa yang sama, waktu salat telah masuk. Lalu Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bertanya, adakah kamu telah bersedia untuk jadi imam salat berjemaah? Bilal ni muazzin kan? Jadi dia tanya dulu. Sebab Nabi pergi ke mana? Quba. Untuk apa? Kenapa masuk salat Nabi tak salat dulu? Kata kalau orang bergaduh, lepas tu orang dah komat, kita nak selesai orang bergaduh dulu ke nak salat dulu? Mana lebih penting? Salat ke selesai masalah orang? Dalam rukun Islam ada tak selesai masalah orang? Tak ada. Ada tak rukun Islam salat? Jadi nak buat yang mana dulu? Orang bergaduh dengan orang komat dah. Dan kalau orang bergaduh, kita salat khusyuk tak salat? Tak. Dan orang bergaduh tu boleh salat tak? Bila satu, kalau kita salat, kita pentingkan diri. Yang kedua, kita pun salat tak khusyuk. Yang ketiga, kita biarkan orang tu mungkin tak salat sebab bergaduh. Salat ni sebenarnya untuk apa? Inna salata untuk mencegah kemungkaran. Antara kemungkaran yang besar pada bergaduh, berpecah belah. Selesai masalah dulu. Kamu bergaduh, saya nak solat dulu. Bergaduh dulu. Ni nampak orang tak faham. Jadi Nabi pergi selesai masalah. Solat pun jalan. Kemudian bila bertanya pada Abu Bakar, adakah kamu telah bersedia untuk jadi imam solat berjemaah? Abu Bakar menjawab, ya. Lalu beliau pun solat. Tidak lama kemudian Nabi SAW datang. Lepas Nabi selesai, terus Nabi datang. Solat berjamaah, sedangkan ketika itu sedang diimamkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baginda SAW menyelinap. Nabi datang, Abu Bakar telah jadi imam kan. Nabi pun menyelinap masuk untuk berada di saf pertama. Kemudian makmum bertepuk tangan. Bila sahabat perasa Nabi datang, semua tepuk tangan. Kan? Tepuk tangan sebab apa? Nak bagi isyarat pada Abu Bakar. Nabi datang, unduhlah kan. Sebab bila Nabi datang kena bagi kepada Nabi. Lalu Abu Bakar berpaling. Bila sahabat makmum belakang tepuk tangan, Abu Bakar berpaling. Dia nampak Rasulullah. Kemudian Nabi pula bagi isyarat pada Abu Bakar supaya kekal tempatnya. Jangan undur, teruskan jadi imam. Abu Bakar paling, Nabi kata apa? Tapi tengok Abu Bakar kata apa? Tetapi Abu Bakar mengangkat kedua-dua tangan sambil memuji Allah. Lalu dia berundur sehingga berada dalam saf pertama. Nabi kata jangan undur, Abu Bakar undur juga. Sebab Abu Bakar ni dia tak boleh kalau dia jadi imam, Nabi duduk kat belakang. Jadi dia undur juga kan. Jadi bila Nabi kata jangan undur, Abu Bakar kata apa? Lebih kurang macam itulah. Kita kalau imam buat macam tu, kita mufarakah tak? Mufarakah awal-awal lagi lah. Buat kita ni strict sangat. Mazhab apa tak tahulah. Kemudian bila Abu Bakar berundur, Nabi pun pergi ke depan ganti Abu Bakar sebagai imam. Rasulullah SAW mara ke hadapan untuk menjadi imam. Setelah selesai solat, baginda bertanya kepada para sahabat yang jadi makmum, kenapa dengan kamu semua ni? Aku melihat kamu telah banyak bertepuk tangan. Ramai yang tepuk tangan ni. Kenapa ni? Sedangkan Nabi kata, sesiapa yang ingin memperingatkan sesuatu, maka dia hendaklah bertasbih sahaja. Tak perlu bertepuk tangan. Ini sebab datang hadis ni. Nabi kata, kenapa kamu tepuk tangan? Kalau nak ingatkan sesuatu, cukup dengan sebut Subhanallah. Sesungguhnya mengucap Subhanallah adalah untuk kaum lelaki, kata Nabi, dan menepuk tangan untuk kaum perempuan. Kan? Kadang-kadang benda macam ni ramai orang tahu. Tapi bila imam lupa, dia tak sebut Subhanallah.
Imam bagi salam baru dia begitu. Ustaz, tak cukup tadi. Kenapa tak sebut subhanallah? Dah belajar kan? Ustaz pun geram juga kan? Dah belajar tak amal ha? Perempuan pun sama. Kadang-kadang perempuan tahu kan? Dia tepuk tangan. Tunggu imam bagi salam baru tegur. Pak Imam tak cukup tadi. Tak praktiskan. Secara tekstual, hadis ini menjelaskan bahawa solat merupakan suatu ibadat yang diharamkan sebarang percakapan. Tak boleh bercakap. Kecuali yang disyariatkan sahaja. Hal ini disebabkan solat merupakan suatu munajat secara langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya diberi tumpuan sepenuhnya kepada bacaan dan penggerakan yang disyariatkan dalam solat. Sebaliknya, jika seseorang makmum ingin memperingatkan sesuatu kepada imamnya, maka dia perlu mengucap subhanallah. Kalau imam lepas rakaat yang kedua, dia tak duduk tahiyat awal kan? Bila nak bangun je, makmum pun sebut subhanallah, imam kena duduk terus. Tapi kalau makmum sebut subhanallah, imam terus bangun, tak payah lagi sebut. Jangan sebut subhanallah, imam tak duduk subhanallah, tak payah. Bila imam dah bangun, tak boleh duduk dah. Sebab tahiyat awal itu bukan rukun. Dia boleh diganti dengan sujud sahwi. Jumhur ulama, majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i dan Hanbali bersepakat mengenai hukum ini. Iaitu kalau lelaki nak tegur sebut subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Itu majoriti ulama. Tetapi Imam Malik, mazhab Maliki berpendapat bahawa hukum lelaki dan wanita sama sahaja, iaitu dengan mengucap subhanallah. Dan mazhab Maliki mengharamkan tepuk tangan sama ada lelaki ataupun wanita berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, iaitu man nabahahu syai'un fi salati falyusabbih. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya, siapa yang ingin mengingatkan sesuatu dalam solatnya, maka hendaklah ia mengucap tasbih. Hadis ini umum, Nabi tak sebut lelaki ataupun perempuan. Jadi pendapat Imam Malik mengatakan perempuan pun bila nak menegur sebut subhanallah. Cuma majoriti termasuklah mazhab Syafi'i, kalau perempuan sebut tepuk tangan. Tepuk tangan macam mana? Ulama beza pendapat. Ada kata macam ni, macam ni, dua belah tangan. Yang kedua, sama-sama belakang ni. Yang ketiga, tapak tangan kanan atas belakang tangan kiri macam ni. Dan kata ulama yang paling, sebab Nabi tak sebut cara, yang paling baik ialah yang kurang bergerak. Macam mana? Macam ni je. Kalau ni kena buka kan, kena angkat, ni lagi susah. Jadi paling mudah ialah macam ni je, angkat satu je. Tapi kalau makmum perempuan duk jauh kan, imam pula tak dengar, telinga tak apa dengar, tak payah tepuk lah. Tengok keadaan juga. Tengok keadaan. Ulama juga berpendapat bahawa mengucap subhanallah dan bertepuk tangan seperti yang dinatakan dalam hadis diharuskan untuk memberi peringatan kepada imam tentang perkara yang wajib seperti tertinggal satu rukun dalam solat ataupun kekurangan rakaat. Imam 3 rakaat dah bagi salam kan, makmum kata subhanallah, ingatkan sebab rakaat belum cukup. Malah amalan tersebut juga boleh dipraktiskan. Sebut subhanallah boleh dipraktiskan bagi tujuan menyelamatkan orang buta. Kita solat tepi jalan, tengok orang buta nak jatuh parit, kita boleh sebut subhanallah. Subhanallah. Dia cakap pakcik longgang tu. Malah amalan tersebut boleh dipraktikkan bagi tujuan menyelamatkan seorang buta yang hampir terjatuh ke dalam lubang dan seumpama. Ataupun sebagai makluman kepada mereka yang datang ke rumah. Kita solat sunat kat rumah, ada orang bagi salam, kita boleh sebut subhanallah. Ataupun kita baca dalam solat tu dengan kuat. Sementara cara menepuk tangan, ulama berbeza pendapat macam saya sebut tadilah. Okey, pengajaran hadis. Pertama, disunatkan mengucap tasbih subhanallah bagi lelaki dan menepuk tangan bagi perempuan dalam solat untuk memberi peringatan terhadap sesuatu perkara. Yang kedua, mengucap subhanallah bagi lelaki dan bertepuk tangan bagi wanita dalam solat tidak membatalkan solat.
Yang ketiga, wajib memelihara solat daripada sebarang percakapan dan perbuatan yang tidak perlu. Yang keempat, solat ialah munajat secara langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi biologi. Jadi ada perbezaan tak antara lelaki dan perempuan dalam solat? Ada, yang ada hadis sahih. Antaranya cara nak meneguh. Kalau lelaki subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Lain. Antaranya lelaki baca kuat, perempuan tak boleh baca kuat kalau ada lelaki yang bukan mahram. Selain pada itu, tidak ada hadis sahih perbezaan antara lelaki dengan perempuan dalam solat. Yang kata perempuan tu bila duduk berdiri kena rapatkan kaki, itu tak ada dalil. Lepas tu masa sujud kena kepikkan, itu pun tidak ada dalil. Ya. Kecuali kita solat berjemaah sah rapat, memang kena kepik, jangan buka. Itu berdosa pula kan. Okey, cukup lah. Kita jumpa malam ni dalam kelas bahasa Arab insya-Allah. Dan kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم